Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Okay, saya doakan semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Hari ini saya akan menjelaskan sambungan daripada tema 4 berkaitan dengan perluasan kuasa Barat, khususnya British di India. Seterusnya membawa kepada reaksi masyarakat tempatan di India. Ini yang akhirnya melahirkan apa dikatakan sebagai kebangkitan semangat nasionalisme. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang tahap-tahap perkembangan nasionalisme di India, khususnya dari tahun 1885 sehingga tahun 1947, di mana akhirnya India mencapai kemerdekaan. Jadi bersama saya untuk memahami tahap-tahap perkembangan nasionalisme di India bersama Suka Sensei. Jumpa lagi. Tahap pertama perkembangan nasionalisme di India, kita ambil dari tahun 1885 sehingga tahun 1905. Pada jangka masa ini lebih kepada usaha untuk membentuk kefahaman dan kompromi antara masyarakat India pada waktu itu dengan kerajaan British. Pada waktu ini mereka berpegang kepada pendekatan yang dipanggil pendekatan konstitusional, iaitu lebih kepada keinginan untuk menyedarkan masyarakat India tentang apakah masalah mereka dan apakah perlunya perubahan yang perlu dilakukan, khususnya secara keseluruhan bagi mengatasi masalah sebenar yang dihadapi oleh masyarakat India pada waktu itu. Pada tahap ini, pendekatan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh parti-parti politik ataupun parti ataupun gerakan-gerakan yang bersifat kebangsaan, tidak bersifat anti-British, tetapi sebaliknya mereka meminta tuntutan yang lebih memihak kepada golongan bangsawan atau elit semata-mata. Jadi pada tahap yang pertama ini lebih kepada keinginan untuk bekerjasama dengan British, khususnya kepada golongan-golongan bangsawan yang merupakan pemimpin tempatan yang ada pada waktu itu. Tahap kedua dalam perkembangan nasionalisme di India, iaitu tahun 1905 hingga tahun 1919. Pada jangka masa ini berlaku kebangkitan golongan ekstremis, iaitu golongan nasionalis yang bersifat agresif. Mereka turut menggunakan pelbagai kaedah dalam usaha mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini sama ada secara diplomasi ataupun kekerasan. Pada tahap ini, kepimpinan Lord Curzon agak keras dan tidak bersempati dengan orang tempatan, di mana sensitiviti orang India tidak dijaga, terutamanya dalam soal agama. Itu yang membawa kepada isu penting dalam tahap yang kedua ini. Lord Curzon adalah Governor Jeneral British yang berkuasa pada waktu itu. Peristiwa pemecahan Bengal contohnya, menyebabkan Parti Kongres Nasional Indonesia, Parti Kongres Nasional India, merasakan pendekatan bersifat petition ataupun menghantar surat bantahan dan sebagainya, tidak dapat memberi kesan yang besar terhadap dasar perluasan kuasa British di India. Semasa Perang Dunia Pertama, melalui penglibatan tentera India sebagai tentera British semasa peperangan tersebut, jadi mereka mengharapkan supaya British akan memberi laluan keluar, iaitu kemerdekaan kepada India, terutamanya selepas tamatnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Tetapi apa yang berlaku, British menggunakan
tentera India ini untuk mengukuhkan kedudukannya di India. Inilah tahap kedua yang membawa kepada kebangkitan golongan ekstremis dalam usaha mereka untuk membuat tuntutan-tuntutan yang membawa kepada keinginan untuk merdeka dan mendapat peluang yang lebih baik daripada penjajah British. Tahap ketiga dalam perkembangan gerakan nasionalisme ataupun kebangkitan nasionalisme di India ialah, kita boleh ambil tempoh masa ini antara tahun 1919 hingga tahun 1929. Pada tahun 1919, British telah mengeluarkan dua akta, iaitu Akta Rowlatt dan Akta 1919 yang telah diluluskan oleh Parlimen British untuk menahan sesiapa saja yang menentang British tanpa bicara. Pengenalan akta ini merupakan peristiwa yang menyebabkan Mahatma Gandhi memainkan peranan secara aktif dalam politik di India. Akta ini telah memberi kuasa kepada kerajaan untuk menahan individu yang terlibat dalam penglibatan yang bersifat subversif ataupun secara sulit ataupun secara rahsia ataupun dipanggil gerakan bawah tanah. Kedua, menubuhkan tribunal khas untuk membicarakan mereka yang terlibat. Yang ketiga, mengawal akhbar-akhbar yang terdapat di India pada waktu itu. Dan yang keempat, menggunakan kekerasan untuk mengawal rakyat supaya tidak menentang British. Mahatma Gandhi telah menyertai Kongres Kebangsaan India selepas kerajaan meluluskan Akta Rowlatt pada Mac 1919. Gandhi telah mengemukakan rayuan kepada Lord Chelmsford agar rang undang-undang tersebut tidak dikuatkuasakan. Namun begitu, rayuan beliau tidak diterima. British telah menggunakan kedua-dua akta ini bertindak menahan sesiapa saja yang mengancam British kerana sering berlaku penentangan terhadap British pada waktu itu. Kemunculan Mahatma Gandhi dalam perjuangan nasionalisme India telah menyemarakkan gerakan nasionalisme. Gandhi yang terkenal dengan tiga saranannya, iaitu Satyagraha yang bermaksud jalan menuju kebenaran, ahimsa ataupun bersatu dan damai, dan satu lagi Swadesh iaitu berdikari. Jadi dia telah menggunakan ketiga-tiga slogan ini ataupun pendekatan untuk menentang British dengan mengadakan beberapa langkah seperti mengadakan bantahan, melancarkan haltar, mogok dan sebagainya. Satu lagi perjuangan yang berlaku pada tahun 1919 hingga 1929 ini ialah apa dikatakan sebagai khalifat, iaitu prinsip yang diperjuangkan oleh orang Islam di Timur Tengah dalam menghidupkan semangat kekhalifahan yang berdasarkan kepada Khalifah Turki Uthmaniyah pada waktu itu. Ini merupakan satu gerakan reformis ataupun gerakan pan-Islamis ataupun gerakan pembaruan, dan perjuangannya bersifat menyeluruh dalam memperjuangkan pelbagai perkara seperti politik, sosial dan ekonomi masyarakat di India khususnya yang beragama Islam pada waktu itu. Pada tahun 1929, jawatan kuasa Nehru telah ditubuhkan dan mereka telah mengumumkan apa yang dipanggil sebagai Swaraj, iaitu pemerintahan sendiri. Jadi dalam tempoh 1919 hingga tahun 1929 merupakan tahap perkembangan nasionalisme yang penting di India, akibat daripada munculnya dua orang tokoh yang penting dalam politik India pada waktu itu, iaitu Mahatma Gandhi dan juga Nehru, sebagai pejuang nasionalis untuk India Muslim dan juga Hindu yang beragama Hindu di India pada waktu itu. Antara tahun 1919 hingga 1929 ada satu suruhanjaya yang penting, iaitu Suruhanjaya Anti-Simon. Suruhanjaya ini dibentuk oleh kerajaan British pada tahun 1927.
bertujuan untuk memformalkan perlembagaan India, merangkumi seluruh anggota yang dikaitkan dengan British pada waktu itu. Kongres Nasional India dan organisasi politik dan sosial yang lain telah menolak Suruhanjaya itu dan menyebutnya sebagai All White Commission. Sebab itu mereka melancarkan satu kempen yang bermaksud Suruhanjaya Anti-Simon. Pada sesi di Calcutta pada bulan Disember 1928, Parti Kongres Nasional India telah menuntut pemerintahan Inggeris untuk menerima laporan Nehru, dan pemerintahan Inggeris diancam jika India tidak diberikan status pemerintahan. Selepas peristiharan itu, Gandhi dan pemimpin negara lain mencadangkan persidangan meja bulat dan meminta British untuk mengambil sikap yang lebih liberal untuk menyelesaikan krisis perlembagaan yang melibatkan negara India. Dan pada tahun 1928, mereka telah mencadangkan perlembagaan baru dalam satu memorandum yang telah disiapkan oleh sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh Motilal Nehru. Inilah yang berlaku antara tahun 1919 hingga 1929 yang menjadi pergerakan atau pergolakan nasionalisme pada waktu itu. Tahap keempat dalam perkembangan nasionalisme di India ialah antara 1929 hingga tahun 1939. Dalam jangka masa ini, melihat berlakunya krisis ekonomi dunia yang juga memberi kesan kepada penjajahan British di India. Kerajaan British telah mula mengadakan pilihan raya dan suara rakyat mula didengari. Pada tahap ini, gerakan penentangan dan tuntutan semakin tegang disebabkan oleh desakan oleh Parti Kongres dan Liga Muslim yang semakin lantang membuat tuntutan kepada pihak British. Akhirnya, British telah bersetuju mengadakan persidangan meja bulat untuk mencapai satu kesepahaman di antara kedua-dua belah pihak, itu British dan juga India. Akta 1935 telah diwujudkan untuk memberikan hak autonomi wilayah. Bagi mewujudkan keadilan, British terpaksa akur dengan segala keputusan dan wakil yang menang akan menyertai kerajaan pada waktu itu. Pada tahap ini, rakyat India mula meminta hak mereka dalam pentadbiran kerajaan, di mana pilihan raya diadakan dan membolehkan ahli Kongres terlibat secara langsung dalam pentadbiran wilayah. Suasana menjadi lebih terkawal berdasarkan keputusan pilihan raya yang diperolehi. Tetapi kemenangan yang memihak kepada Kongres dalam 6 wilayah, termasuk wilayah yang majoritinya penduduk Islam. Dan pada waktu inilah munculnya idea Pakistan oleh Rahmat Ali yang akhirnya nanti akan direalisasikan oleh Muhammad Ali Jinnah pada tahun 1935. Jadi, tahap yang keempat antara 1929 hingga tahun 1939 adalah satu tahap penting, dan pada waktu ini adalah berlakunya kemelesatan ekonomi dunia tahun 1920-an dan tahun 1930-an, dan pada masa yang sama British mendapat tentangan hebat daripada Parti Kongres Nasionalis Nasionalis India dan juga Liga Muslim, dan usaha mereka untuk mencapai kerajaan sendiri ataupun kemerdekaan. Antara tahun 1929 hingga tahun 1939, wujud satu peristiwa penting yang dipanggil Gandhi-Irwin Pact, di mana pada 5 Mac 1931, Mahatma Gandhi dan Governor Jeneral India iaitu Lord Irwin telah bersetuju menandatangani satu perjanjian antara kedua-dua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang berlaku antara British yang menjajah India pada waktu itu dengan
Mahatma Gandhi, iaitu pemimpin nasionalis Kongres India pada waktu itu. Ada dua perkara penting dalam perjanjian ini. Pertama, Parti Kongres akan mengambil bahagian dalam persidangan meja bulat. Kedua, gerakan ketidakpatuhan sivil akan dihentikan. Gandhi telah menghadiri persidangan meja bulat buat kali kedua bersama Sarojini Naidu. Dan kalau kita lihat, persidangan meja bulat ini berlaku 3 kali. Pertama, kedua dan ketiga. Akhirnya akan mencapai persetujuan antara British dengan India. Kerajaan akan menarik balik semua perintah yang dikeluarkan untuk mengawal Kongres. Tetapi pada waktu itu, Governor General Lord Wellington enggan dan telah melanggar klaus ataupun syarat yang telah dipersetujui antara kedua pihak dalam Gandhi-Irwin Pact ini. Ini membawa kepada penekanan ataupun usaha Barat ataupun British untuk menekan Parti Kongres pada waktu itu. Ini menyebabkan persidangan meja bulat itu gagal. Para pemimpin Kongres mengambil keputusan untuk meneruskan gerakan ketidakpatuhan sivil. Maka pada bulan Januari 1932, Gandhi telah memulakan semula gerakan ketidaktaatan sivil ini dan meminta orang India untuk turut serta dalam gerakan ini. Jadi, pada 8 Mei 1933, Mahatma Gandhi telah memulakan proses bantahannya dengan berpuasa selama 21 hari sebagai protes menentang penguasaan Inggeris di India. Dan pada 14 Julai 1933, Mahatma Gandhi telah menarik diri dari Satyagraha secara besar-besaran, iaitu satu gerakan bantahan secara besar-besaran di India pada waktu itu. Dan gerakan ketidakpatuhan sivil ditangguhkan. Jadi pergerakan ini berakhir sepenuhnya. Jadi Gandhi-Irwin Pact ini akhirnya berjaya mendapat persetujuan di antara kedua-dua pihak, iaitu Parti Kongres dan juga kerajaan British yang menjajah India pada waktu itu untuk memberi ketenteraman ataupun kestabilan politik di India antara tahun 1929 hingga tahun 1939. Pada tahap 1929 hingga tahun 1939 juga, wujud satu undang-undang yang penting, iaitu Undang-Undang Pemerintahan India pada tahun 1935. Mengikut Undang-Undang Pemerintahan India 1935, kerajaan British telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa pilihan bersama untuk menyiapkan satu akta untuk pentadbiran baru yang ditubuhkan di India. Jawatan kuasa ini terdiri daripada 16 anggota House of Commons dan 16 anggota dari House of Lords. Dia merangkumi 20 anggota daripada British India dan 7 wakil daripada negara-negara Commonwealth British. Mengikut Undang-Undang Pemerintahan India 1935, yang pertama, sebuah persekutuan India dijanjikan terdiri daripada kedua-dua wilayah. Kedua, Governor General adalah ketua pemerintah pusat dan dia akan menikmati kuasa besar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan dan keuangan. Perkara ketiga dalam undang-undang ini meletakkan rang undang-undang keuangan di bawah Badan Perundangan Pusat serta perlu mendapat persetujuan Governor General. Lord Linlithgow, iaitu wakil Raja India, adalah presiden jawatankuasa tersebut. Yang keempat, Badan Perundangan Persekutuan harus bersama Majlis Negara, iaitu Dewan Atas, dan Majlis Persekutuan ataupun Dewan Rendah. Dalam Undang-Undang Pemerintahan India 1935, terdapat 260 anggota di Dewan Negara dan 375 anggota di Majlis Persekutuan. Dan dalam undang-undang ini juga, wilayah Sindh dan Orissa, iaitu 2 buah wilayah baru, telah dibentuk. Ini antara perkara-perkara yang terkandung dalam Undang-Undang Pemerintahan India tahun 1935 sebagai satu langkah ke arah India berkerajaan sendiri. Jadi inilah antara perkara-perkara penting yang wujud dalam tahap nasionalisme di India antara tahun 1929 hingga tahun 1939. Okey, para pelajar, tahap terakhir dalam perkembangan nasionalisme di India ialah tahun 1939 hingga tahun 1947.
Kalau kita lihat tahun 1939, pada waktu ini berlaku Perang Dunia Kedua yang bermula di Eropah. Dan tahun 1947 maksudnya berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ini selepas Jepun menyerah diri tanpa syarat kepada pihak Berikat. Jadi, apa yang berlaku di India antara tahun 1939 hingga 1947, British terhimpit dengan suasana selepas Perang Dunia Kedua dan masalah yang berlaku di India. Jadi British terpaksa mengambil langkah untuk mengadakan rundingan untuk memberi kemerdekaan kepada India. Gerakan Quit India yang dianjurkan oleh Mahatma Gandhi yang bermaksud British keluar dari India. Maka pada tahun 1942 mereka telah mula mendesak agar British keluar dari India. Jadi kalau kita lihat dalam situasi politik pada waktu itu, India tidak secara langsung terlibat dalam perang dengan negara lain dalam perang dunia. Dan ramai askar India pada waktu itu menjadi askar British, yang terlibat dalam perang di Eropah. Dan India kalau kita lihat tidak ataupun bebas dari serangan tentera Jepun yang meluaskan kuasanya di bahagian Asia Pasifik pada waktu itu. Dan Jepun telah bertapak dan menguasai Asia Tenggara pada waktu itu. Termasuklah negara kita dan juga berada di Thailand, berada di Myanmar, dan mereka telah berusaha untuk meluaskan peluasan kuasa Jepun hingga ke India. Itulah cita-cita Jepun pada waktu itu. Okey, keadaan ini menyebabkan keadaan politik di India itu berada dalam keadaan di mana British terpaksa memberi kemerdekaan kepada India disebabkan British menghadapi masalah, sedang berhadapan dengan perang di Eropah dan pada masa yang sama sedang berusaha untuk mempertahankan tanah jajahannya di Asia Tenggara. Gerakan Pakistan juga semakin kuat dan semakin teguh di bawah Muslim ataupun Liga Muslim. Pada tahun 1940, resolusi Lahore dan pilihan raya berasingan telah diadakan. Gerakan revolusioner di luar India juga berlaku di bawah kepimpinan Subhas Chandra Bose dengan memberi kerjasama kepada Jepun pada waktu itu. Jadi peristiwa ini memberi tekanan kepada British, di mana pada waktu itu tentera Jepun telah sampai ke sempadan Assam dan keadaan ini telah menimbulkan rasa bimbang kepada kerajaan British pada waktu itu. Jadi pada tahun 1946, Cabinet Mission Plan telah datang ke India, terutamanya selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Ini adalah satu usaha British untuk merangka dan membuat persediaan bagi kemerdekaan India, di mana Cabinet Mission Plan ini bertujuan untuk menjadikan India merdeka pada tahun 1947. Jadi pada masa ini terdapat dua tuntutan yang berbeza, di mana tuntutan ini berkaitan dengan kepentingan India dan juga Pakistan. Keadaan yang semakin meruncing ini akibat ketidaksefahaman antara pemimpin Hindu India dan juga pemimpin India Muslim yang menuntut Pakistan. Jadi itulah keadaan yang berlaku. Akhirnya membawa kepada kemerdekaan secara berasingan antara India dan juga Pakistan sebagai sebuah negara yang merdeka. Hari sekali kita cuba memahami dalam proses perkembangan nasionalisme yang membawa kepada kemerdekaan India. Ada satu akta yang penting, iaitu Akta Kemerdekaan India tahun 1947. Mengikut Akta Kemerdekaan India 1947, India berada di bawah pemerintahan British selama lebih dari 200 tahun sebelum mencapai kemerdekaannya. Di bawah kepimpinan Mahatma Gandhi, perjuangan kebebasan India mencapai kemuncaknya. Pada 4 Jun 1947, Lord Mountbatten telah mengumumkan untuk memberikan kemerdekaan pada India pada 15 Ogos tahun 1947. Dan pada 18 Julai 1947, Parlimen British telah meluluskan akta yang dikenali sebagai Indian Independence Act tahun 1947. Itu Akta Kemerdekaan India tahun 1947 untuk proses pemisahan dan pemindahan kuasa dari British ke pihak berkuasa India. Jadi pada awal tahun 1947, British dapat membayangkan bahawa sukar bagi mereka untuk memerintah India lagi.
kerana gerakan perjuangan kebangsaan ataupun kebebasan yang kuat di kalangan nasionalis India pada waktu itu. Pandit Jawaharlal Nehru telah menjadi Perdana Menteri pertama India dan Lord Mountbatten kekal sebagai Wakil Menteri India yang merdeka dan menjadi Governor Jeneral pertama India yang merdeka. Pada 14 Ogos tahun 1947, Pakistan menjadi negara baru yang merdeka dan Muhammad Ali Jinnah mengangkat sumpah sebagai Governor Jeneralnya yang pertama. Maka selesailah proses perkembangan nasionalisme di India yang kita boleh bagi kepada 5 tahap yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan India dan juga wujudnya sebuah negara yang baru dipanggil Pakistan. Okey pelajar, apa yang saya jelaskan pada hari ini berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan nasionalisme di India. Jadi ada soalan atau pelatihan yang boleh kita buat berdasarkan apa yang saya huraikan tadi. Misalnya soalan ini, tolong fahamkan. Huraikan perkembangan nasionalisme di India dari tahun 1885 sehingga tahun 1947. Soalan ini jelas. Pertama, dari segi tugasannya, iaitu huraikan. Kita menghuraikan apa yang perlu kita huraikan, iaitu kehendak soalan perkembangan nasionalisme di India. Kita harus jelaskan atau menghuraikan perkembangan nasionalisme di India. Tempatnya di India. Data masanya dari 1885 sehingga tahun 1947, iaitu sehingga India mencapai kemerdekaannya. Jadi terus ulang kaji, cuba menjawab soalan ini berdasarkan huraian yang telah saya sampaikan tadi. Maka teruskan belajar para pelajar, kita teruskan, kita akan jumpa lagi dalam PDP yang seterusnya. Okey, jadi jaga diri, kita jaga kita, pastikan semuanya bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Terima kasih. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah